pergi tau, aku pergi tengok lagi sekali. Memang tak ada orang. Memang tak ada orang dekat luar. Assalamualaikum, hi, welcome to my channel Story Azi. So ini video first aku untuk YouTube ni. Aku memang tak ada apa-apa pengalaman ke apa untuk buat video story-story macam ni, memang tak ada. Biasanya aku share apa-apa story kisah aku semua dekat Facebook. YouTube aku ni aku nak share tentang reaction, pengalaman seram. Tak kisahlah daripada aku ke, family aku sendiri ke, member aku sendiri ke, yang mana aku boleh share, aku share. Hari ni aku nak cerita korang tentang pengalaman seram waktu aku bercuti dengan family aku. Okay, so ada dua cerita lah. Okay, satu dekat Cerating, satu dekat Terengganu. Okay, story pertama aku nak cerita masa dekat Cerating. Okay, masa ni aku sekolah rendah lagi. Aku tidur sana bercuti dengan family. Kita orang book hotel yang ada 2 bilik yang boleh bergabung tu kan. Kan ada pintu kat tengah tu, boleh buka bergabung 2 bilik macam tu lah. Okay, so aku dengan family aku, nenek atuk aku pun ada, sepupu aku pun ada. Tapi bukan semualah, acu aku pun ada. So kita orang tidur. Okay, bilik pertama ni aku, nenek aku, atuk aku, sepupu-sepupu aku. So yang mana macam masa tu kecil lah, sekolah rendah ke sekolah menengah macam tu, aku tak ingat lah. So yang mana yang macam dah dewasa ni, diorang tidur dekat bawah tau. Kita orang minta apa tu, tilam lebih. So yang macam mak aku dengan ayah aku tidur lagi bilik sebelah. Rasanya ada juga kot, aku tak sure lah mak lang aku ikut ke apa, aku tak ingat kan. Okay, benda ni jadi waktu malam. Masa ni semua orang tak tidur lagi. Ayah aku dengan acu aku keluar. Dengan rasanya mak aku pun ikut sekali lah, nak cari makan lah makan malam. So dulu kan macam mamak kan kedai tutup lambat. Lepas tu kadang kedai seafood pun tutup lambat. So cari. So tinggal kat dalam bilik tu aku, sepupu aku, nenek aku dengan atuk aku. Okay, masa tu kita orang relax, tunggulah makanan bila nak sampai kan. So aku tengah baring. Dulu zaman-zaman mana ada handphone apa, internet ni semua memang tak ada lah. So lain TV je lah kan, aku nenek aku semua lain TV. Okay, so sambil nak menunggu tu kita orang tengok TV. Lepas tu aku tak ingat lah dalam pukul berapa entah, tiba-tiba ada orang ketuk pintu tau. Ada orang ketuk pintu. Dia ketuk tok. Lepas tu aku macam kejut lah kan. Nenek aku cakap, nenek tu rasanya ayah dah balik kot. Boleh lah, dah lapar gila dah ni kan. Okay, nenek aku macam pergilah tengok, buka pintu tu kan, tengok mana tahu orang dah balik kan. So aku pun tengok kan, biasanya hotel kat pintu kan ada macam lubang tu yang kita boleh tengok kat luar tu kan. So aku tengok tak ada siapa tau. Memang tak ada siapa. So aku macam, Nek, aku cakap nenek aku, Nek, mana ada siapa? Tapi ada orang ketuk. Alah, itu sajalah kot. Alah, biar je lah. Okay, so nenek aku macam fikir mungkin lah orang saja lalu duk main ketuk-ketuk ke apa kan. Okay, biar je lah dulu. Satu kali aku sambung lah balik, tengok TV balik. So kali kedua dia ketuk, tok dia ketuk. Cakap, Nek, ni dah kali kedua ni, rasanya memang ayah lah kot kan. Lepas tu aku pergi tengok lagi sekali. Memang tak ada orang dekat luar. So aku cakap, Nek, tak ada orang ni kan. Tapi duk ketuk-ketuk. Lepas tu nenek aku, biasa orang tu kan, gasak lah kau. Nenek aku cakap, gasak lah kau. Itulah tidur lambat. Tengok tu tak ada siapa kat luar tu kan. Lepas tu aku macam, masing-masing aku, sepupu aku semua dah takut. Ada sepupu aku yang last ni, masa tu dia kecil lagi, dia macam rasanya dah ajar berapa ke tadika macam tu lah kan. Masing-masing dah takut. Macam biar je lah. So lagi last tau, ada orang ketuk tapi kuat gila, tok. Lepas aku macam, Nek, nak tengok ke tak nak ni kan. Berapa kali dia ni, dia bukannya macam kerap tau. Dia kalau betul-betul lah ayahku ke acu aku ke ketuk kan, macam tok. Kalau kita tak dengar, lagi sekali buka pintu mesti macam tu kan.
Ataupun kalau tak dengar call ke apa ni, masalah call apa pun tak ada. Lepas tu aku cakap, ni macam mana ni? Tak apalah ni dah. Dia bukannya berderet terus ketuk-ketuk tau. Dia macam lepas beberapa minit ketuk, lepas beberapa minit ketuk. Tapi masalah tak ada orang. Lepas tu aku ingat lagi, okay, bila dah ketuk tu kali ketiga rasanya, tak boleh jadi ni. Tak apa ni, Aziz kita buka hantar 2 orang kan. Cakap macam tu kan. Lepas tu aku tengok luar, okey tak ada orang, tak apa. Aku buka pintu, memang tak ada orang langsung. Tapi depan pintu ada macam titisan macam kalau kata kita nak kata titisan darah. Aku tak tahu darah ke apa, tapi dia pekat warna merah tau. Memang nampak macam marah pula. Memang nampak macam darah. Kalau nak kata sirap, mustahil lah. Kalau dia pekat, dia bukannya cair tau. Dia macam kalau kita minum air menitik dekat lantai tu, macam tu lah rupa dia. Pasal aku cepat-cepat tutup pintu. Aku cakap, ni mana ada siapa-siapa kat luar tu, ada macam ada menitik darah ke apa, tak tahulah ni kan. Lepas tu nenek aku dah macam, tak apa, biar je, biar kan. Dah tidur. Okay, so dalam pukul berapa macam tu nenek aku call ayah aku ke acuk aku tak ingat lah, memang tak ingat dia kata tanya kat mana kan. So lepas berapa minit macam tu baru orang sampai bawa makanan semua. Okay, lepas dia sampai benda, kita orang cerita kan. So malam tu decide macam kat katil yang bilik yang tempat aku tidur nenek aku semua tu, ada 2 katil tak silap. Kita orang gabung macam rapat kan, bagi dapat kat tengah-tengah kan. Kat tengah-tengah tu biar tak ada lubang ke apa. So masing-masing tidur ramai-ramai. So sepupu aku yang paling last ni sekolah rendah ke sekolah ketadika aku tak ingat lah kan. So dia baring kat bahagian tengah sekali tau. Okay, so macam dah malam tu tak kisahlah, fikir tak payah layan lah benda tu kan. So masing-masing pun tidur. Antara pintu bilik sebelah dengan kita orang ni memang tak tutup lah, biar je lah kan. Lepas tu dah tidur tu, aku tak sure lah pukul berapa ke, tengah pagi ke, tiba-tiba dengar orang menangis kuat tu. So masing-masing terjaga. Macam apa hal ni, semua terjaga dengan mamai, apa benda ni kan. Rupanya sepupu aku yang last tu, tak macam mana dia boleh jatuh katil. Lepas tu kepala dia kena bucu, macam bucu apa, bedside table tu. Memang berdarah. Kepala ke tahu bibir macam tu lah kan, berdarah. So kita macam terkejut lah, macam mana dia dah tidur tengah. Tapi macam mana dia boleh tiba-tiba dia jatuh katil, lepas tu dengan kepala berdarah. Kalau orang tepi tu, yelah aku faham lah, sebab memang boleh terus jatuh. Maksudnya dia tengah. Lepas tu antara sebelah-sebelah dia semua kita orang, macam aku, kakak dia lah, apa benda ni. So dia memang tengah-tengah. Kita orang macam pelik, macam mana dia boleh jatuh. So macam benda tu tertanya-tanya lah kan. Apa, pelik lah. So dia memang nangis kuat gila kan. Budak biasa nangis kuat gila, sakit kan. So macam nasib lah ada plaster ke apa kan. Tuam sikit dengan kain, lepas tu letaklah plaster semua kan. Pujuk-pujuk. Lepas tu okey lah tidur kan. Lepas tu siang tu ke apa kan, kita macam nak check out kan, nak keluar kan. Lepas tu memang perasan lah, rupanya hotel yang kita orang menginap tu memang macam nampak dah lama. Macam tak ada orang sangat. Selalu kan dekat swimming pool ke siang ke apa ke, mesti ramai pelancong ke pengunjung tempatan ke apa ke, bawa anak mandi ke apa semua kan. Tapi tak ada tau, macam kurang sangat orang kan. So kat situ macam okay, tempat ni memang something lah kan. Sebab dah lah tak ada apa, macam tak ada orang, tiba-tiba benda pelik macam tu jadi dengan sepupu aku berdarah tak pasal-pasal. So itu last lah kita orang nak tidur situ kan. Tapi memang masing-masing tak jangka benda nak jadi. So daripada ni kita orang memang kalau kata bercuti nak pergi Cerating ke apa, daripada itu kan dah tak ada nak pilih hotel tu. Hotel mana pun aku tak ingat. Kalau kata aku ingat pun aku takkan share lah. Tapi hotel tu memang besar lah, memang sesuai lah untuk tempat dia macam sesuai untuk family semua. Dia tak adalah nak kata terperuk sangat, tak ada.
okey lah, dia punya sekeliling tu semua okey, banyak kedai apa semua kan. Itu pengalaman masa aku bercuti kat Cerateng dengan family aku lah. Okay, so dah start daripada tu, ni cerita kedua pula. Okay, masa tu family aku, kita orang nak pergi bercuti dekat Terengganu. So kita orang decide nak pilih homestay lah banding dengan hotel. Sebab hotel ni kan macam macam cost sikit kan. So homestay ni lagi murah kan, kalau kita nak tidur ke apa, lagi satu family ramai kan. Okay, so aku tak ingat siapa yang booking homestay ni. Acua aku, family aku tak ingat. Okay, kita orang sampailah, sampai je. So kita orang semua macam expect, okay, dapat homestay macam rumah yang selesa, rumah yang seronok lah, kita nak tidur kan, banyak-banyak bilik ke apa kan. Tapi bila sampai kat situ, dengan terkejutnya kita orang semua, rumah tu macam rumah, tak kisahlah dia macam rumah kampung. Aku tak kisahlah rumah kampung kan. Tapi yang jadi macam kita orang terkejutnya sebab rumah tu nampak macam dah lama tau. Yang sebelah rumah tu rumah batu, macam nampak moden ke apa. So kita fikir ini kot sebab rumah yang kita orang dapat tu macam rumah tinggal tau. Macam mustahil lah kau nak buat homestay dengan rumah-rumah macam ni kan. Okay, so apa tu, kita orang call, macam call lah ayah aku ke mak aku, call kat dia punya owner kan. Tanya, cik, kita orang dah sampai ni benda semua kan, nak bagi tahu kat mana. Lepas tu owner tu tanya, betul ke awak dah sampai? Ya, betul dah sampai. So owner tu pun datang pas kunci tau. So kita orang macam, cik, ni ke rumahnya? Betul lah ni rumahnya. So memang macam, alamak kan, rumah memang betul lah rumah yang nampak macam dah usang tu tau. Kita orang masuk dengan rumah tu macam memang tak jaga tau, dengan colour yang dah lusuh, colour yang macam nak cakap papa-papa ni dah jadi hitam. Jadi kita orang tengok lah rumah tu kan, macam betul ke rumah ni, sebab papa-papa ni kan dah buruk, macam dah berkarat-karat. Lepas tu dia ada pintu pagar tau, tapi pintu pagar dia pun macam nak buka pun susah. Daun-daun kering banyak terabur. So fikir macam, okay, sebelah rumah tu adalah pokok pisang kan, 2-3 pokok pisang macam tu. Tapi pokok tu pun macam dah, kan pokok pisang kalau yang dah lama tak, macam mana lama tak jaga kan, banyak daun-daun yang jatuh macam tu kan. Lepas tu aku bayangkan lah, kita macam terkejut kan. Serius lah ni rumah dia kan. Masa call dia cakap rumah semua okey, dia siap bagi gambar memang cantik. So macam bila dah call tanya owner rumah tu, kata ya betul. Okay, so macam kita orang tak apalah sebab dah bayar deposit semua kan. Dah bayar deposit semua, so kita orang masuk lah, naik. Nak masuk tu dia macam, okay, ada rumah bawah, ada tingkat atas. So kita orang naik tangga, naik tau. Dia kena naik atas dulu. Rumah bawah tu ditutup, dia kunci. So kalau nak masuk bawah, kena masuk daripada dalam rumah lah. So bila kita orang dah masuk, memang macam rumah tu memang tak terjaga tau. Dengan dia bersusun semua, apa nama dia, sofa yang jenis kayu tu, semua benda bersusun. Cuma habuk, memang habuk dia macam banyak. Lepas tu kalau TV dia yang jenis yang TV lama yang simpan daripada dalam almari tu, kalau kita nak tengok kita kena buka kan. Memang style lama lah. So bila masuk tu, dia ada macam, masuk je ruang tamu, dia ada dua bilik ke kiri. Lepas tu ada lagi bilik kat kanan. Kalau nak pergi bilik air, dia ada bilik air kat atas dengan kat bawah tau. So dapur dia kena turun bawah. So macam jalan depan sikit, ada tangga turun bawah tau dapur. Tapi bila masuk tu, okay, dan naik atas tu rasa macam dah lain tau. Bila nak turun, kalau nak tengok kat dapur tu, dia punya vibe dia macam, rasanya kau tak payah turun kot. Rasa macam seram, macam suram apa benda. Padahal kita orang pergi tu sampai waktu tengah hari, betapa terik ni waktu tu. So macam tak apalah, tak payahlah pergi dapur, biar je lah kan. Okay, so mak aku dia ada cakap something kau. Dia bagi tahu tau, masa nak masuk rumah tu, ada jiran sebelah rumah yang kita orang ni lah sewa ni kan, homestay ni kan. Dia cakap, akak betul ke nak tidur sini?
Cakap yelah, sebab kita orang dah bayar memang ni homestay kan. Lepas tu boleh kata jiran tu cakap, tapi kak, dia boleh bagi tahu kita orang macam ni. Dia cakap, kak jaga-jaga. Dia cakap dengan mak aku lah, kak jaga-jaga, rumah ni macam dah lama tinggal, so memang keras sikit. So mak aku fikir macam, kenapa nak cakap macam ni kan, macam menakutkan kita orang yang baru sampai kan. So mak aku fikir, biar je lah kan, mungkin sajalah tu nak borak-borak ke apa kan. Okay, so aku ni jenis suka tidur lambat tu. Masa waktu malam lah, masing-masing dah makan apa benda semua, aku kita orang dekat atas nasib baik ada bilik air tau, tapi kecil sikit lah. Kalau bilik air kat dekat bawah tu besar tau. So kita orang semua macam tidurlah dekat atas, mandi pun dekat atas. Macam nenek aku dengan atuk aku, diorang tidur luar. Diorang suka sambil depan TV tu, sambil tu, lepas tu terus tidur. Mungkin dalam bilik macam terperap sangat kan, sebab dah lama kan. Sebab ruang tamu tu besar, so diorang tidur luar, bapak aku tidur luar. Okay, sebelum malam tu aku ingat lagi, masa nak mandi ke aku nak buang air lah kan, bilik air atas ada orang mandi, sepupu aku apa tak tahu kan. So macam aku pesan lah, pergilah kat bawah tu, ada bilik air lagi satu. So macam kita apa lah, beranikan diri kan. Lepas tu aku turun. Bila turun tangga je, dia terus nampak macam dapur punya kabinet tu. Turun nampak dapur, kau kena jalan macam ni lah. Turun, kau kena jalan masuk belakang sikit, baru ada bilik air tau. Okay, so aku turun je lah, kan, beranikan diri waktu siang, beranikan diri kan. Lepas tu masuk bilik air. Bila masuk bilik air, aku dah buang air apa benda semua, tapi memang rasa something, kau tahu tak, bila kau dah masuk je dapur, bahagian bilik air tu ke apa semua, belah bawah, kau rasa macam diri diperhatikan tau. So aku macam jalan slow. Masa dah habis buang air tu, aku macam memang rasa diri diperhatikan. Lepas tu aku rasa aku dah dengar something, macam macam ada orang, apa panggil tu, berdehem lebih kurang macam macam tu. So aku cepat-cepat naik atas kan. Lepas tu ni acuh aku ni pula, kau dah kenapa macam boleh nampak hantu je. Tak ada apa-apa kan. Aku malas nak sebut kan, sebab kan malam kan jadi apa-apa pula kan. Okay, so biarlah. Okay, lepas daripada tu kita orang keluar lah, apa benda malam nak fikir pasal rumah tu. Balik lah. Bila balik dah malam kan. Okay, dalam bilik tu aku, sepupu aku, bilik sebelah adik-beradik aku dengan sepupu aku juga kan. So yang masing-masing dewasa ni dekat luar lah, terus ke tidur luar. Okay, bilik yang aku tidur tu dekat tingkap dia, memang betul-betul kalau buka tingkap betul-betul nampak pokok pisang tau. Kan orang selalu cakap pokok pisang ni macam ada something kan. Aku masa kecil macam alah pokok je kot kan, malas nak percaya sangat. Tapi tak apalah, aku malas nak buka. Sebelum nak maghrib ke petang tu, aku dah tutup lah tingkap tu kan. Memang macam biar at least tutup, kita tak tahu tempat ni tutup. Walaupun tak nak percaya, tapi takut tu ada lah, biasa budak-budak kan. Okay, lepas tu tutup lah. Okay, malam tu dah pukul berapa lah, dah sunyi tau. Tempat tu macam sunyi. Dia homestay tapi di kawasan macam bukan bandar sangat lah kan, macam kawasan nak masuk kawasan kampung sikit kan. Lepas tu malam nampak, okay, masing-masing dah tengok TV apa benda semua, dah relax kan. Aku ni jenis tidur lambat tau. Masa tu aku ingat lagi, aku main game ke, info bodoh-bodoh je, main game pun tak silap. Macam cousin aku dia baca novel, dia suka baca novel. Kita orang dua ni memang jenis tidur lambat. Okay, yang lain semua aku perasan okay dah tidur. Aku macam nasib baik barang-barang makanan ke minum ke apa semua kita orang letak atas, kita orang memang tak letak kat dapur sebab ruang tamu besar kan. So tak payahlah nak turun letak dapur macam leceh kan. Sebab dapur tu malam, ya Allah, lagilah kau buka lampu ke apa, memang seram gila kau dengan habuknya semua. Ya Allah, tolong. So kita orang decide tak apa, semua letak atas kan. Okay, aku minum air semua kat atas. Okay, bila dah pukul berapa dah lewat tu kan, perasan lah semua dah tidur. Ini aku pun dah tidur dengan TV tak tutup. So aku pun tutup benda, masuk bilik balik.
Bila dah masuk sorry, bila dah masuk bilik balik, aku cakap dengan cousin aku, tak nak tidur ke? Tak ngantuk ke? Tak nak Kak Z kan. Dia nak habiskan, dia macam nak habiskan berapa sikit, nak baca sikit novel tu kan. Aku pun okey, tak apalah, biar tidur suka hati kau lah kan. Okey, lepas tu tiba-tiba kita orang dengar tau macam bunyi cicak atau cicak bunyi dalam, banyak kali bunyi cicak kan. Lepas tu macam tu bunyi cicak kuat ni. Kita macam kuat ni. Tanya Kilang, kau dengar tak? Dengar. Alah biasa tu cicak. Okey, so macam ya kan. Tiba-tiba dengar bunyi orang ketuk tau. Bunyi orang ketuk tu betul-betul kat tingkap kita orang yang dekat dengan pokok pisang tu. Kau bayangkan siapa yang dah lah bilik kita orang tingkat atas, mustahil lah orang boleh ketuk. Cuba kau bayangkan, kalau nak ketuk, kalau tingkat bawah tu lain cerita kan. Ini tingkat atas je lah, mana kau nak ketuk? Kalau nak ketuk mesti kena naik tangga ke apa, betul tak? So ni dah malam tau, macam tok. Lepas tu aku macam cakap dengan cousin aku kan, Gila kau dengar tak? Lepas tu Gila tu diam. Dia macam dah takut dong. Dia tutup muka dengan apa tu, novel. Lepas tu kita macam biar tak apa, biar dulu. Lepas tu lama ketuk lagi, tuk. Cakap siut betul. Macam dah malam ni, siapa pula ketuk kan. Lepas tu aku keluar sepupu aku dah selubung kan. Aku tak tutup lampu tau, tapi dah keluar dekat ruang tamu dah gelap lah, sebab diorang semua tutup lampu. Rasanya dalam tu nak dekat pukul 12 lebih. Aku pergi dah bilik sebelah, tengok adik aku dah tidur ke apa kan. Diorang pun dah tidur. So sekarang ni tinggal aku seorang. Yang cousin aku dah selubung lah. Aku kejut lepas tu Kila dia dah tertidur. So tinggal aku seorang. Aku pergilah dekat nenek aku yang mana dekat dengan aku pergi cepat. Aku kejut, Nek. Nenek aku macam, apa benda ni? Malam kau nak apa ni? Macam tu biasa kan. Ni ada orang ni lah ni, ketuk tingkap. Mana ada, tak ada apalah kan. So, aku dah macam takut dah. Aku duduk kat nenek aku kan. Aku nak pergi kat mak ayah aku dah jauh macam kat belah hujung. So yang mana dekat dengan aku, keluar je bilik, kat situ lah aku ni kan. Aku berdiri dekat nenek aku terus kan. Lepas tu nenek aku cakap, dah pergilah tidur, tak ada apa kan. Aku macam duduk kat nenek aku. Aku tengok tiba-tiba tuk. Ni aku cakap, nenek ada orang ketuk lagi. Nenek aku cakap, apa dia? Biasa dia marah kan. Orang nak tidur, kau pula kacau, mengamuk lah kan. Lepas tu, Nek cuba dengar betul-betul memang ada orang ketuk. Masalahnya kau tahu tak, okay, nenek aku dah berjaga. Ni aku jaga je dengan muka mama kan. Dengar. Tapi tak ada langsung bunyi ketuk tu, betul tak? Memang tak ada langsung. Lepas tu okay, TV tu kan macam aku cakap tadi, boleh tutup almari kan. Okay, TV lama, apa benda semua macam mana nak cakap. Okay, dia punya cermin kan macam macam mana nak cakap, TV lama kan cermin depan ni tu, TV depan tu kan macam melengkung ke depan kan. So boleh lah macam nampak kan. Lepas tu TV jenis lama bukannya ada macam sekarang boleh macam mana nak kata, reflect tu lagi mudah nampak lah kan daripada TV sekarang kan. So aku dah macam tu, aku duduk dengan nenek aku kan. Aku dah aku nak tidur tapi tak boleh, aku takut tau. So aku duduk je kat sebelah nenek aku tunggu. Lepas tu aku perasan dekat TV tu macam ada reflect. Tak tahu lah dekat ceiling ke apa kan. Aku nampak macam ada benda hitam, kau tahu tak? Benda hitam macam bayang-bayang, dia bergerak-gerak. Ini aku ingat, tapi aku tak sure aku dah cerita kat family aku ke apa. Tapi aku ingat macam ni, memang aku nampak. So TV dengan nenek aku duduk baring dekat je dengan TV tu. Aku macam ni kan. So aku macam pandang TV tu, apa benda tu kan. Aku tengok tak ada weh. Tapi dalam TV tu ada reflect dia macam terbang kat atas. Aku macam sudah, aku cepat-cepat tutup pintu TV tu kan, dalam almari tu aku tutup kan. Aku macam aku takut ni. Aku dah takut dengan tiba-tiba pula aku rasa nak terkencing. Ya Allah, aduh hai.
Masa tu jam, aku nak kejut siapa ni kan. Lepas tu aku ni kot, nenek jangan tidur lagi ke, aku kejut siapa aku tak tahu lah. Cepat-cepat pergi beli air. Aku buka je lampu, semua lampu kan. Lepas tu yang tersedar tu macam marah, apa hal buka lampu malam buta ni kan. Orang nak tidur, kita pula kacau, marah lah kan. Cakap sekejap, Aziz nak pergi beli air, sekejap, tak nampak. Ustaz Haji bagi alasan, padahal aku dah takut gila lah. So masuk bilik air, keluar kan. Lepas tu aku masuk bilik, aku lantak lah, aku tidur dalam keadaan cerah ke apa benda. Aku selubung tu. Dia nak selubung tidur tu kan, dengar lagi. Aku macam ya Allah. Aku baca dalam hati apa yang patut kan. Tak macam mana, tiba aku tertidur terus. So pagi tu aku ceritalah dekat family aku, cerita apa jadi kan. Yang acu aku ke mak aku kan, patutlah dengar semalam bising. Diorang macam nak bangun tapi tak boleh tau. Diorang dengar aku bising tapi diorang tak boleh. So aku, macam nenek aku je lah, sebab aku dah pegang nenek aku kan. So nenek aku je boleh bangun kan. Lepas tu kita orang tidur sehari semalam je lah kan. Sebab pergi sana pun sekejap, pergi Terengganu tu jalan pun sekejap je. Lepas tu apa tu, mak aku buka lah cerita. Orang sebelah dia buka cerita kat kita, orang satu family besar tu. Orang sebelah sebenarnya dah pesan ni semua kan. Lepas tu kita orang pun bagi tahu owner macam langsung tak nak dengar tau apa benda yang jadi kat rumah tu, kejadian apa semua. Owner macam terima kasih situ je, malam-malam dengar. Kau faham tak? Nampak sangat tak macam batak duit kau tu tak? Batak duit tapi dia tak fikir keselamatan penyewa ke apa ke, nak duduk rumah dia kan. At least kau sebelum kau nak bagi orang tidur, kau tengoklah betul-betul rumah tu macam mana, condition macam mana, betul tak? So kat situ kan, nasib baik aku tak ada demam ke apa. Cuma memang rasa takut lah, kena kacau-kacau macam tu dengan bayang-bayang hitam tu. Memang nasib baiklah dia tak ikut masuk bilik ke apa. Tapi memang aku nampak dekat atas macam warna hitam-hitam macam tu, tahu tak? So aku bayangin so lepas daripada tu kalau nak cuti ke apa kan, cakap check dulu betul-betul. Ini memanglah kita call orang cakap rumah cantik apa benda semua kan. Tapi kadang benda tu tak boleh percaya, betul tak? So lepas ni memang kalau kata nak bercuti, memang kena check lepas betul. Check betul-betul macam mana kondisi rumah tu, tengok feedback ke apa. Ini aku rasa zaman dulu biasa lah, benda-benda internet ni kan kurang. Bila check kata okey, tengok nak check feedback pun susah. Dia kata okey, kita pun okey, betul tak? So sekarang pengajaran ni lah kan. Kalau kata korang nak bercuti, kalau sekarang memang taklah PKP kan. Depan-depan ni lah kan, kalau nak bercuti ke apa, tengok tempat tu betul-betul. Sebab kita tak tahu kita tak tahu apa yang ada. Memanglah kadang tu homestay tu kita tengok cantik, mewah apa benda semua, tapi tak tahu apa yang ada dekat rumah tu. Sebab homestay bukannya ada orang duduk, betul tak? Dia bila orang nak sewa baru owner akan bagi. So itulah aku nak share pengalaman aku bercuti dengan family aku. Actually ada lagi cerita seram yang lain. So nanti aku akan share lah untuk next video. So itu saja video aku kali ni. Sorry, minta maaf kalau buat korang annoying ke apa ke. Yelah first video kan, aku pun tak tahu macam mana hasil dia. So thank you siapa yang sudi tengok. And jangan lupa subscribe. So tunggu untuk next video, okay? Bye.